الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Tuan-tuan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita menyambung lagi malam yang kedua pengajian sirah para sahabat. Kita menggunakan pakai kitab Siyar A'lamun Nubala karangan Al-Imam Zahabi. InsyaAllah kita masih lagi dalam sahabat yang pertama, dalam jilid yang pertama ini, iaitu Abu Ubaidah Al-Jarrah. Saya dah cari dah terjemahan yang ke dalam bahasa kita ni. Ada Indonesia, sebenarnya tak ada, tapi tempat kita tak jual. Kalau tuan-tuan nak cari lah, dia tak jual satu-satu, dia jual satu set. Kalau tuan-tuan nak cari, bukan untuk saya ni dah, untuk tuan-tuan nak beli, nak bawa di rumah ke, dia tulis edisi lengkap, Siyar A'lamun Nubala Imam Zahabi Indonesia. Dia ada 33 jilid. Harga tak mahal mana, 2,600 2,600. Itu dia dah convert duit Malaysia lah tu. Saya tengok di Shopee semalam. Tapi dia tak jual satu-satu, dia jual satu. Kokok lah tuan-tuan nak beli, nak bawa di rumah bagi anak-anak baca. Baik, bagus. So, saya ada yang bahasa Arab. Satu ulama. Tu yang menarik tu. Daripada sahabat Abu Ubaidah sampai ulama yang terakhir di zaman Imam Zahabi. Hebatlah, agar tuan-tuan nak beli, nak bagi anak-anak biasa dengan para ulama. Dia ada bahasa Melayu ada, tapi bahasa Melayu tu ringkasan. Bila saya tengok ringkasan tu, dia lebih pada cerita je lah. Dia tak lengkap, ada yang dia skip. Tapi yang Indonesia tu kemas. Tu dia lengkap. Dan dia apa yang dalam bahasa Arab ni, yang tu bahasa Indonesia 33 jilid. Tapi yang bahasa Arab tak sampai. Bahasa Arab yang dalam koleksi saya lengkap 23 jilid ya. Tak apalah, kita teruskan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kita ikut SOP insya-Allah. Baik. Maka kita sambung. Hari itu tak selesai lagi, setakat hadis seterusnya. Hadis seterusnya itu kita berhenti dekat yang dia kata Khala Khalifah bin Khuyyat wa qad kana Abu Bakr waliyin Aba Ubaidah Baitul Mal. Berkata Khalifah binti Khuyyat bahwasanya zaman Abu Bakar melantik Abu Ubaidah menjaga Baitul Mal. Qultu, berkata Imam Zahabi, qultu, aku kata, qultu yakni amwalul muslimin. Kata Imam Zahabi, dia menerangkan bukan Baitul Mal seperti mana yang kita faham hari ini, bukan institusi Baitul Mal, tetapi amwalul muslimin, iaitu harta benda orang-orang Islam. Memang bagi amanah dekat Abu Ubaidah untuk jaga, tapi bukan as an institution, bukan lagi. Sebab falam yakun ba'du umila Baitul Mal fa awwala man ittakhasuhu Umar. Bukan sebab zaman Abu Bakar tak ada lagi Baitul Mal, yang memulakan Baitul Mal secara institusi, orang yang menjaganya itu bergaji dan berjawatan, ada grade dan sebagainya, bermula zaman Umar. Maka yang dikatakan Abu Bakar lantik Abu Ubaidah jaga Baitul Mal, itu Baitul Mal as nama ya, bukan sebuah institusi. As adat, apa-apa pun nak simpan duit, nak pergi, sebab orang dulu ni bila depan nak pergi mengembara jauh-jauh, mereka akan simpan duit dekat orang yang amanah yang mereka percaya. Zaman jahiliah dulu ni mereka cari Rasulullah lah. Bila zaman para sahabat ni, mereka cari Abu Ubaidah. Bila datang zaman Sayyidina Umar, dia kata dah alang-alang benda ni berlangsung, apa kata kita institusikan benda ni. Sebab tu Islam tidak menolak sistem, Islam tidak menolak kemajuan, Islam tidak melarang sebarang penubuhan institusi ke apa-apa yang membawa kepada kemajuan. Islam tak melarangnya. Jadi Abu Bakar, Sayyidina Umar buat kemah bagi jadi ada sistem Baitul Mal. Nanti zaman Sayyidina Osman ada sahibul ahdas, polis, kemudian ada tentera-tentera laut yang bergaji. Nak bagi tahu kata kemah Islam ni. Baik. So kita sambung malam ni. Wa fi zuhud, dalam kitab zuhud li Ibnu Mubarak, kitab Imam Ibnu Mubarak menulis kitab zuhud. Kitab zuhud ni tuan-tuan boleh dikatakan kebanyakan imam hadis tulis.
kitab zuhud ni. Masukin dia satu poin yang besar lah, satu bab yang besar dalam Islam. Haddatsana Muammar an Hisham bin Urwah an abihi. Okey, qala Hisham bin Urwah riwayat daripada ayah dia, qala qadaba Umar li Syam. Umar pi Syam. Ini cerita ni, dia nak cerita ni ayah apa nama ni, Hisham bin Urwah ambil cerita ni pada ayah dia Urwah. Urwah bin apa? Urwah bin Zubair. Zubair bin Al-Awwam. Ya. Urwah ni dia beradik dengan Abdullah bin Zubair. Hisham bin Urwah ni dia antara guru dia yang sangat dekat dengan dia, makcik dia Siti Aisyah. Sebab tu daripada Hisham bin Urwah ni banyak lahir ramai ulama-ulama yang terbilang, yang terkenal. Antaranya Ma'mar ni, saya rasa Ma'mar bin Rashid, satu orang tokoh tabi'in yang terkenal juga, antara yang menulis kitab hadis awal. Ya, depa ni zaman awal sikit ni, daripada zaman awal. Ada seorang nama Zir bin Hushaisyah. Zaman-zaman ni, zaman depa dan jumpa lama dengan para sahabat. Juga dengan Allahumma salli ala Muhammad, apa nama ni, Imam Ibn Shihab Az-Zuhri. Ni antara tokoh yang awal. Kemudian dia pergi lapis Imam Anas bin Imam Malik bin Anas. Kemudian dia pergi pecah-pecah lah A'mash dan sebagainya. Zaman Imam Bukhari, Muslim lepas pada tu lagi, lepas pada zaman Imam Syafi'i lagi. Okey, baik. So ayah dia cerita ni, okey, Urwah ceritalah, Urwah cerita qadama Umar Asy-Syam. Umar pi Syam, negeri yang diperintahkan Abu Ubaidah itu jadi gubernur masa ni. Okey, fatalaqahu al-umara wal uzama. Okey, iltaqa, jumpa. Maka orang-orang besar, para jawatan kuasa Islam ini, exco ni ada dah lah, sebab disebut di sini al-umara, jamak pada amir, ketua, maksudnya para ketua. Maksud ini sebuah hari ni boleh kata exco lah, nak kata kabinet tak boleh pasal bukan negara, dia negeri Syam. Mungkin exco adun ni pakat berimpun lah. Okey, fatalaqahul umara wal uzama, orang-orang yang berpangkat dan orang-orang yang besar, azim, uzama jamak dia, berimpun pi jumpa dengan Sayyidina Umar. Okey, PM turun, khalifah turun, pakat pi jumpa. Ini biasa sekarang pun berlaku. Okey, baik. Tapi yang seronok dia, bila exco pi berimpun, menteri besar tak ada. Abu Ubaidah tak ada. Faqala Umar, berkata Umar, aina akhi Abu Ubaidah, mana adikku Abu Ubaidah? Sayyidina Umar sayang sungguh kat Abu Ubaidah, tuan-tuan pun tahu, tu dia sangat sayang. Mana adik-beradikku, akhi, mana saudaraku ni Abu Ubaidah. Dia tak kata aina Abu Ubaidah, mana pi Abu Ubaidah, menteri besar apa? Gubernur dah. Mana pi adikku Abu Ubaidah. Makna dia menteri besar ni tuan-tuan. Abu Ubaidah di maknanya ada urusan lebih penting. Dia kena tunaikan amanah, mungkin dia kena sign borang pengeluaran kir dulu SP ke, tak tahulah kan. Ada benda dia nak kena buat lebih penting, amanah dia, daripada nak melayan khalifah mai pun tugas dia juga, tapi priority dia dulu. Tapi kalau dia seorang politician yang memikirkan tentang lobby, tentang pengaruh, tinggal sat kerja ni tu PM nak mai. Tapi dia tidak begitu. Dia tidak begitu. Amanah dia dulu. Kita hari ni tuan-tuan banyak berlaku di pejabat-pejabat kerajaan, kadang-kadang kaunter tutup buat jamuan raya dan sebagainya. Yang ni yang kita nak kena betul ni. Ya. Aina akhi Abu Ubaidah, mana adikku Abu Ubaidah? Akhi ni saudaraku, saya kata adik lah. Qalu, berkata mereka ramai-ramai ni. Okey. Ya'tikal ad'an, sekejap lagi dia mai. Wahai Amirul Mukminin, sekejap lagi dia sampai. Dia ada urusan sikit tu. Nampak betapa Abu Ubaidah ni tak heran. Bukan dia tak heran dengan ketua dah, tapi amanah dia dulu. Bukan kata dia tak hormat dekat Umar, tapi amanah dulu. Apa yang prioriti dia utamakan dulu. Okey, baik. Qala, berkata Urwah, sambung lagi cerita. Faja'a ala naqatin makhtumatin bihablin fasallama alaih. Saat lepas tu sampailah Abu Ubaidah dengan naik satu unta yang diikat dengan tali. Okey, fasallama alaih, dia bagi salam kat semua. Summa qala linnas, kemudian dia kata kepada semua manusia yang ada ni, exco pegawai-pegawai, menteri-menteri adun-adun ni, dia kata apa? Insarafu anna. Okey, sudah berpisah dengan tumbuh tani. Tinggalkan kami dua orang. Tuan-tuan, saya bila baca ni saya seronok. Maknanya
Dia tak kata jujur, kita ramai-ramai pakat pergi sambut PM kita ada. Dia tak ada, dia selesai dah, hampa pakat jumpa khalifah dah, pergi balik buat kerja hamba. Tinggal kami 2 orang. Tak mahu nak buang-buang masa banyak-banyak. Rakyat banyak nak kena tolong ni. Ini kalau politik kan. Dah buat no. Saya jahat ni kan. Rakyat banyak nak kena tolong ni. Terus duk berhimpun lama-lama sangat. Dah jumpa dah khalifah sudah. Insarafu pi. Dia tinggal kami 2 orang. Baik. Okey. Fasara ma'ahu hatta ata manzilahu. Maka Sayyidina Umar pun jalan pi, naik untuk pi sampailah rumah Abu Ubaidah, pi sembang di rumah. Abu Ubaidah kata, jom wahai Amirul Mukminin, pi rumah saya sembang. Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar ni mai daripada mana? Mai daripada Madinah ni. Tak pi Syam, Syria hari ni tu. Mai jauh-jauh nak tengok pegawai dia. Ada banyak riwayat yang lain tuan-tuan. Zaman Sayyidina Umar, ramai orang tak mau jadi gubernur di peringkat awal, sebab Sayyidina Umar melarang gubernur dia ni ada pintu rumah. Sampai tak mau, takut. Lepas tu barulah perbincangan, diadakan kain dan sebagainya. Pasal dia tak mau bagi ada gap antara rakyat dan gubernur. Baik. Maka dia pergi di rumah Abu Ubaidah. Okey. Fanazala alaihi falam yara fi baitihi illa sayfahu wa tursahu wa rihlahu. Bila masuk saja rumah Abu Ubaidah, falam yara fi baitihi, tak dilihat oleh Umar itu akan sesuatu pun di rumahnya itu. Itu terjemahan dia. Umar masuk rumah Abu Ubaidah, dia tengok tak nampak apa pun dalam rumah tu. Rumah menteri besar. Syam ni saya sebut lagi, Syam adalah sebuah negeri yang sangat kaya. Syam, dia tak macam Mesir, dia tak macam Kufah, dia tak macam Basrah. Syam ni antara wilayah Islam yang sangat kaya. Orang-orang Syam ni, orang-orang macam orang, saya sebut tu dah, orang TTDI, orang Damansara, orang yang lok-lok ni. Sebab tu nanti zaman Muawiyah jadi gubernur, dia pakai kemas. Dia pakai kemas sebab dia kata, aku nak berunding, sebab Syam ni bekas wilayah Rom, zaman tempat orang kaya. Tiba-tiba bila Islam nak merintah, Islam nak kena jadi selekeh. Dia takut orang pandang rendah. Itu kaedah Muawiyah, pemahaman Muawiyah. Tetapi pemahaman Abu Ubaidah berbeza pula. Tetapi kedua-duanya Islam raikan. Okey, baik. Maka tak ada apa pun di rumahnya illa sayfahu, melainkan pedang dia. Ni masuk peringkat orang tamu ni. Wa tursahu. Tursah ni pedang yang perisai tu. Perisai pedang tu saya tak tahu bahasa Melayu dia buat. Tuan-tuan tahu kan perisai? Tuan-tuan teringat Captain America. Perisai tu. Pedang, perisai itu wa rihlahu. Rihlah ni ma yudau ala zahril bi'r liruku. Pelana yang duduk diletak atas unta tu. Rihlah ni kita tak faham rihlah pergi berjalan lah. Tapi rihlah ni perkataan asal dia main daripada perkataan pelana unta tu. Saya rasa mungkin daripada perkataan itulah membentuk rihlah yang dikatakan perjalanan ni. Sebab rihlah, kita buka kamus Arab, dia kata ma yudau ala zahril bi'r liruku, yang diletakkan di atas belakang unta ataupun binatang yang boleh menunggang ni, liruku, untuk gerak. So pelana lah bahasa kita, rihlah. Itu bahasa perkataan asal dia. Tapi di sudut istilah rihlah ni berkembang lagi lah, bermaksud rombongan, perjalanan dan sebagainya. Jadi ada 3 benda di rumah Abu Ubaidah: pedang dia, perisai dia, pelana unta dia. Faqala lahu Umar, dan Umar kata dekat Abu Ubaidah lepas dia tengok benda tu, lau ittakhasta mata'an, dia kata kalau lah aku boleh bagi apa-apa kat hang, suatu hadiah ke apa, mai apa apple hijau ke apa ke, au qala syai'an, setengah riwayat kata ataupun sesuatu aku boleh buat mai kat hang, sampai tak ada apa ni, tak ada ke gantung-gantung apa semua ke, tak ada ke. Faqala, berkata Abu Ubaidah, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, inna haza sayuballighuna al-maqil, ini pun dah cukup dah untuk menyampaikan aku kepada al-maqil. Al-maqil ni gharib. Bila saya cari dalam kamus, al-maqil ni dia ada banyak maksud, tetapi yang paling menepati adalah mawdi' qailulah, makan istirahah fi waqtil qailulah. Maqil adalah tempat untuk tidur qailulah, bukan tempat tidur yang bilik ghurfah, bukan. Dia maqil, tempat ruang untuk tidur qailulah, maksud ruang yang biasa. Okey, kalau tuan-tuan buka dalam kamus, tuan-tuan tengok maqil, terjemahan Melayu dia akan kata pembeli, terjemahan orang putih dia akan kata buyer back, pembeli semula.
Saya cari dalam kamus Arab, dia kata pembeli pun ada, tetapi yang lebih saya rasa menjurus kepada maksud ni tempat tidur. Ini pun dah cukup dah. Saya terjemah dalam istilah dah, inna hadza sayuballighuna al-maqil. Ini pun dah cukup dah untuk sampaikan saya ke tempat tidur Qailullah. Apa makna dia ni? Ini majaz. Makna dia apa? Ni pun dah cukup buat saya lena dah. Saya faham lagu tu. Terus hak duk ada ni pun cukup boleh pejam mata lena dah. Maknanya tak fikir. Setengah orang tak cukup duit tidur tak lena. Tapi kata Abu Ubaidah, terang ni pun dah cukup boleh pejam mata dah. Maksudnya bahasa Melayu kita kata apa? Terang ni pun tidur lena dah. Tak payah banyak-banyak lah. Ibnu Wahab menambah satu riwayat yang lain untuk menerangkan hadis ni. Haddatsani Abdullah bin Umar an Nafi' an Ibnu Umar. Bukan Abdullah bin Umar ni, Abdullah bin Amru. An Nafi' an Ibnu Umar, bawa Abdullah bin Umar, anna Umar hina qadama Syam. Ini Abdullah bin Umar cerita, pak dia dulu masa pergi Syam. Ini cerita yang sama ni, tapi riwayat yang berbeza sikit, lebih detail. Abdullah bin Umar cerita, ayah saya dulu masa duk pergi melawat negara-negara bawah negara Islam ni, bawah Madinah ni, pergi dah sampai giliran Syam. Bila sampai melawat Syam, jumpa dengan Abu Ubaidah. Qala li Abi Ubaidah, berkata kepada Abu Ubaidah ayah saya ni, izhab bina ila manzilak, bawalah saya pi, wahai Abu Ubaidah, bawa aku pi rumah hang. Nak tengok rumah, nak cek rumah. Memang Sayyidina Umar memang jenis macam tu, dia nak cek. Bahkan tuan-tuan, setengah riwayat sebut dia akan tengok reta sahabat-sahabat ataupun tabi'in ataupun orang Islam yang jadi gubernur, cek dulu harta dia sebelum jadi menteri. Esok bila pencen, cek pula harta bertambah ke berkurang. Dan surprisingly, bukan surprisingly lah, tak surprise pun, mostly semua berkurang. Jawatan tu menyebabkan dia jadi lagi susah. Sebab bukan kata duit kerajaan, duit deposit sendiri pun dia buang keluar. Semua dia bermula yang start mengumpul kekayaan ni selepas zaman Sayyidina Ali, dan kemudian khalifah sangat kaya. Kemudian zaman Umar Abdul Aziz 99 Hijrah, dia tajdid, dia berubah balik. Lepas tu dia hanyut balik. Lagu itulah. Tapi zaman Khulafa Ar-Rasyidin ni okey. Maka jom aku nak pergi tengok rumah hang. Tu bahasa kita. Jom aku nak pergi tengok rumah hang. Sayyidina Umar nak buat spot check. Okey. Qala, berkata Abu Ubaidah, wa ma tasna'u indi, nak apa daripada aku? Nak apa? Abu Ubaidah kata, nak pergi tengok rumah aku buat apa? Nak apa? Tak apalah, jomlah. Baik. Ma turidu illa an tu'assira 'ainik alayya. Kata Abu Ubaidah, hang kalau hampir rumah aku nanti tak ada apa pun nak tunjuk ke hang, melainkan hang akan rasa macam lekeh aku ni. Dia abang siap-siap. Maksudnya bahasa Melayu kita pemudah faham, kata tak ada apa-apa buat rumah saya, wahai Umar. Kalau pergi lagi buat malu ya, apa pun tak ada. Sayyidina Umar kata tak apa, jom. Baik. Qala, berkata Sayyidina Umar, jom. Fadakhala falam yara syai'an. Maka sampai rumah Abu Ubaidah, masuklah rumah. Fadakhala, masuk. Falam yara syai'an. Sayyidina Umar tengok tak ada apa. Betul, sungguh seperti mana yang kata Abu Ubaidah tu. Sagi hampir pejam mata, tak ada apa pun. Sayyidina Umar masuk sungguh tak ada apa. Ni kira tak tahu tuan-tuan, ini kira audit ke no? Audit ke no? Audit cara zaman Sayyidina Umar, nak tengok. Falam yara syai'an. Berbeza dengan audit kita hari ni. Kita pandai bubuh meja. Ni dah. Falam yara syai'an. Tak nampak apa pun. Qala aina muta'uk la ara aina muta'uk. Mana pi harta benda hang? Mana pi perhiasan? Mata'an, dunia mata'un kan. Perhiasan, mana pi barang-barang rumah ke apa, tak ada ke? La ara illa libdan wa safihan wa shanna wa sahifah wa shanna. Sahifah hamparan, ataupun bekas hampak. Bahasa dia mungkin pinggan, mungkin talam, begitulah, untuk makan. Senang abang. Aku tak tengok apa-apa melainkan barang-barang tekor kecil, ada pinggan sikit, dan ada shanna, ada cawan. Ini tempat-tempat barang perkakah dapur yang ni saja ke? Wa anta amir, hang ni gubernur. Sayyidina Umar kata,
Sayyidina Umar memang tak apa nak galakkan sangat, enggak perlu dah kaya, tapi ni susah sangat. Wa anta amir, hang ni ketua. Indaka ta'am, hang ada makanan dah. Hang sampai tak ada apa ni kumai ni. Soalan tu pun kita dah rasa macam, ya Allah, hebatnya Abu Ubaidah ni. Indaka ta'am, hang tak ada makan-makan apa ke? Tapi tuan-tuan, ini kata Abu Ubaidah ni, susah-susah dia pun bila Amirul Mukminin kata hang tak ada makan apa ke, faqama Abu Ubaidah, dia pun bangkit, dia pergi di dapur. Faqama Abu Ubaidah ila jaunatin fa akhadha minha kusairat. Kusairat ini kasara ya kesiru kasran, fa huwa kasir maksur, kisar, barang kisaran. Kusairat jamak, senang abang bahasa kita bertih ke tuan-tuan, roti biskut lutut kita semua dulu tu, ni bekas-bekas serak dia dah tu, aku tu kisar. Saya tengok terjemahan Indonesia, dia kata roti, dia bukan roti sangat, masa dia tak sebut roti, dia sebut kusairat. Ni macam sedak-sedak roti, bekas-bekas biskut lutut aku tu lah. Sebab tu dia sebut kusairat, kisaran, barang-barang bekas-bekas lah. Bukan dia jamu kat Sayyidina Umar tu, tapi nak abang tadi dah tu ya. Mungkin roti-roti yang tak ada lah sampai sedak, mungkin saya nak abang lagu nak bekas-bekas kepak dah. Lagu tu lah istilah dia tu. Mungkin kita biskut lutut, kerat setengah dah makan semalam, ada setengah lagi, tu kusairat. Tapi dia jamak, dia bukan kata satu, dia ada. Baik. Tapi ada setengah terjemah dia kata roti panjang. Tapi saya buka dalam kamus Arab, dia bagi juga istilah dia kasara ya kesiru kasran, bahwa kasir maksur, kasir kusairat, maksudnya bekas-bekas pecah, roti-roti bekas-bekas dah. Baik, tak apalah, yang penting roti lah. Nak kata bukan hidangan mewah, tu kita setuju yang tu. Tunjuk ke dia ni bekas dia dah makan ni, barang-barang kisar, bekas-bekas kisar dah, roti-roti sedap-sedap. Fabaka Umar tengok Umar teriak. Teriak. Faqala lahu Abu Ubaidah, qad qultu laka. Umar menangis, Abu Ubaidah senyum. Bila kata, aku dah kata dah kan, aku dah habaq dah, nak main juga. Okey. Baik. Innaka sataqsiru ainik alayya ya Amirul Mukminin. Hang mesti akan rasa macam aku tak ada apa kan. Tapi percayalah, dia kata, yakfika ma yuballighuka al-maqil. Tapi benda ni semua dah cukup untuk aku lah, beri pejam mata dah. Benda-benda ni semua boleh buat aku pejam mata. Maksudnya tidak lena dah. Kalau ada banyak, ada kertas banyak sangat pun serabut perut, tidak tak lena nak fikir ni. Dah takut nak kena jaga orang curi ke apa ke. Tu kalau kertas sendiri. Kalau kita ni orang ada jawatan, takut lagi kita pakai ni kertas-kertas orang lain ke kan. Tuan-tuan, takut nak jaga takwa sampai teratu ni, Allahu Akbar. Saya tak tahu zaman sekarang siapa ada sifat itu. Tapi Allahyarham Tuan Guru ni Abdul Aziz, cerita tu terkenal kan dalam buku cerita tentang beliau, dan saya baca dalam tulisan Ami Idris. Dia kata satu ketika dia kena buat assignment TV Hijrah, dia pergi interview Tok Guru, Allahyarham Tok Guru. Last kali nak minta Tok Guru sign. Interview tu bukan pasal kerajaan negeri, pasal in person. Jadi Tok Guru sign, dia ambil pen kilometriko. Dia tak pakai pen yang mahal tau, pakai kilometriko. Maka Amin Idris ditanya, ni saya baca dalam tulisan dia di Facebook dia. Awak Tok Guru tak pakai hak mahal tau, pakai tu, pakai kilometriko ni. Bahasa dia kata, interview ni bukan urusan negeri ni, urusan aku. Nak tanya pasal biografi semua ni kan. Maka sign ni sign hak pen aku sendiri ya. Pen hak ambo sendiri ya. Allahu Akbar. Nak dapat lagu tu tak tahu lah malam ni. Tak tahulah. Kadang-kadang kita pun di tempat kerja takut tapi kadang-kadang kita terlepas pandang. Kadang kita, bukan kita niat kita nak mencuri kadang-kadang, tapi kita takwa kita ni tak sampai tara-tara tu. Saya nak abang tu, saya bagi contoh, saya di tempat kerja di sekolah, masuk kelas telefon bunyi kadang angkat juga kadang takut kecemasan apa kan. Kadang-kadang siapa dia angkat sat lalu 5-6 saat abang masih ada kelas ni, angkat kan. Kadang-kadang orang telefon penting-penting kata ni Encik Nasri ke, saya nak hantar barang ni, tak apa-apa pergi rumah ni. Maksudnya layan juga seminit dua. Tapi setengah orang yang dia sungguh-sungguh warak, dia tak angkat. Pasal dia kata ni waktu ni kerajaan banyak gaji tu aku duduk dalam kelas. Tu tak kira masuk kelas lambat ke tu.
kan. Tapi nak cari hak warak lagu tu susah lah. Tapi ada, bukan tak ada, setengah orang ada. Cubalah no. Tapi kadang-kadang kita ganti balik lah. Kadang-kadang saya takkan putus stik atas kat budak takkan belanja minum untuk sodok claim lah. Bagi sudah lah kan. Pasal apa kadang-kadang kita masuk kelas lambat kan. Kadang-kadang kita pun cakap telefon, ni dah nak bagi balik dah. Saya cerita kat tuan-tuan kan, masa saya mengajar di Lembah Keramat, ada budak, Setiawangsa, ada budak India seorang teriak pasal malu dalam kelas. Yuran rumah sukan tak bayar. Cikgu duk main tanya dalam kelas, hari-hari dia jadi malu, teriak budak India. Saya sebut nama orang pasal dia tak tengok video ni. Kavita nama dia. Saya kaunselor, dia main jumpa dia cerita teriak. Dia kata dia malu kawan-kawan duk gelak. Dia form 1 perempuan. RM4 yuran, RM5 orang rumah sukan. Allah, cikgu ligan bulan 8. Bayarlah saya kat dia. RM5 ni nak orang India pula kan. Tak apa kata jamu, mungkin tunjukkan keindahan Islam kan. Tapi tak apalah, mungkin cikgu tu pun tak salah kot kan. Tapi bila saya tanya, ramai dah tak bayar. Tinggal dia seorang. Kalau tinggal dia seorang bayar. Kadang-kadang kita takut nak tolong bayarkan dia seorang ni, semua bukan nak suruh tolong bayar. Tapi kalau dah tinggal dia seorang, hambat sampai bulan 8, bayar no? Bayarlah kan, selesai dah. Saya sampai hari ni saya friend dengan dia di Facebook, dia ingat no? Bukan sebab kes sama-sama gelap dah. Tu pun ada juga kot kan. Dia main cari tu, saya rasa sedih pasal dia teriak. Ayah dia bawa surat khabar duduk Kuala Lumpur, tuan-tuan, Setiawangsa, orang India, bawa hantar surat khabar. Tahu mana sangat kan, duduk tempat orang elit tuan-tuan. Setiawangsa tu kawasan Masjid Muaz bin Jabal, kawasan Masjid Habib Ali kan. Sebab orang kaya ya. Biarlah. Maka teriak, maka Abu Ubadah kata kat Sayyidina Umar, "Tara ni pun aku dah boleh pejam mata dah. Tak banyak mana barang. Kadang-kadang harta banyak pun takut tuan-tuan. Hidup pun susah, mati pun susah. Mati nak berbuh pula. Tak selesai gitu." Baik. Qala Umar, berkata Umar, "Ghairitna dunya kullana ghayyaruka ya Abu Ubaidah." Dunia telah mengubah kami semua wahai Abu Ubaidah, tapi dunia tak mengubah engkau. Sebab dulu kita semua pernah susah. Zaman sebelum hijrah, zaman awal-awal lepas hijrah, bakal susah belaka. Susah, memang susah kan. Para sahabat ni makan pun tak ada, kena catu makanan, ayak tak ada, pakaian tak ada, pindah pergi Madinah tak ada apa. Susah, orang muhajirin susah, orang ansar pun susah. Tapi lama-lama bila Islam kuat, buka Parsi, tewaskan Rom, negeri kita jadi besar, pakak kaya para sahabat. Dunia telah mengubah kami semua, tapi dunia tak mampu mengubah engkau wahai Abu Ubaidah. Kita lihat keliling kita tuan-tuan, ramai orang keliling kita yang dulunya mungkin susah, tapi sekali dia menang dan ada jawatan, kita lihat dunia mengubah dia. Ini bukan politik sajalah, ni orang mana pun lah. Pasanglah tuan-tuan, nak pasang kat mana pun, pasal masing-masing ada contoh sendiri. Kita nampak dunia telah mengubah dia. Kita pun percaya pun mungkin macam tu. Kadang-kadang kita kata ke orang, diri sendiri pun tak tahu, mungkin saya pun macam tu, kita tak tahu. Tapi lihatlah bagaimana dunia mengubah. Saya rasa saya pun macam tu. Kecil-kecil dulu tuan-tuan, boleh tidur rumah papan, kipas tak ada, apa tak ada lah, buat nyamuk tidur atas rumah begitu kan. Lalu bila main kemas sikit, bila ada duit sendiri ni, tidur kena ada kipas. Tak ada kipas tak boleh tidur. Rasa belagak pun kena tak kan. Saya tengok kecil-kecil ni tak ada kipas apa pun. Tak takutlah dunia makin panas kan. Esok kalau main kayu lebih sikit, dia nak ikon pula. Lagu tu lah manusia ni. Ya, bukan kata salah, tak salah. Bukan kata salah ni, nak kata Umar pun tak kata salah. Cuma Umar kata betapa dunia telah mengubah kita semua, tapi dunia tak mampu mengubah Abu Ubaidah. Menarik ayat tu. Ya, dia jadi gubernur di sebuah negeri yang sangat kaya. Ya, bukan negeri yang miskin, negeri yang kaya, tapi dia jadi sangat miskin dan susah. Baik. Gaji Umar bagi gaji, tapi gaji dia pergi ke mana? Ada riwayat lepas ni. Okey, hadis ni riwayat Abu Daud. Baik. Min tariqin Ibn A'rabi, ni cerita perawi lah. Bahasa ni kita hadis juga. Wa hadza wallahi huwa zuhud al-khalis, ataupun huwa zuhdil khalis. Ini dah demi Allah, kata Imam Zahabi, ini adalah maksud zuhud dan ikhlas yang sebenar. La zahada man kana faqiran mu'liman. Bukan zuhud bagi orang yang dia berbuat-buat macam miskin. Mana begitu dia kata. Tapi saya tak faham sangat maksud dia ni, saya urai salah. Pasal mu'liman ni sengaja buat.
Tapi sengaja buat tak apa kan. Tak tahulah. Tuan-tuan tengoklah masuk lugu mana. Dia bukan zuhud lah orang sampai dia ada duit, dia pekin sampai jadi susah. Anak pun susah, bini pun susah, nak makan apa tak ada. Tu bukan zuhud lah dia kata. Tu kedekut kan. Zuhud bukan masuk macam tu. Dia kata zuhud ikhlas ni macam Abu Ubaidah. Ya, baik. Ma'an bin Isa, ini satu orang perawi lagi. Okey. An Malik, daripada Malik, anna Umar arsala ila Abi Ubaidah bi arba'atin bi arba'atin alif 4,000 atau bi arba'in mi'ah atau 400. Dia tak sure mana satu. Itu perawi dulu. Kalau dia tak sure dia sebut dua-dua. Sama ada 4,000 ataupun 400 macam tu. Okey. Okey, kita katalah 400. Sayyidina Umar hantar satu orang rasul, satu orang pegawai untuk pi di Syam, pi jumpa Abu Ubaidah, bagi 400 dinar. Bagi 400 dinar. Wa qala lirrusul, berkata Umar kepada rasul, kepada penyampai itu, gawai itu, unzur ma yasna'u biha. Hang perhati tengok Abu Ubaidah nak buat apa dengan duit ni. Sayyidina Umar ni best lah tuan-tuan. Dia suka test pegawai dia. Dia suka pergi spot check mengeja, dia suka pergi bagi duit, dia tengok nak buat apa dengan duit ni. Itu seronok. Dia kata unzur ma yasna'u biha. Hang tengok apa Abu Ubaidah nak buat dengan duit ni. 400 dinar ni. Qala, orang ni dah pi dah cerita dah ni. Dia balik main dia cerita kat Sayyidina Umar. Faqassamuha Abu Ubaidah, qassam, dia bahagikan, kata wahai kepada mukminin, saya dah bagi dekat Abu Ubaidah 400 dinar. Saya perhati dia buat apa? Dia bahagi di depan saya. Dia bahagi tu duit tu. Summa arsala ila Muaz bimisliha. Ya, kemudian dia bagi bagi sama banyak lagu tu. Kemudian setengah lagi dia kata kepada saya, pi bagi dekat rumah Muaz bin Jabal. Masa tu Muaz ada di Syam juga. Okey. Faqala faqassamuha illa syai'an qalat imra'atuhu nahtaju ilaih. Kata postman ni, putusan dia kata, sebenarnya Umar, sebenarnya wahai Amirul Mukminin, kalau ikut dia tak mau bahagi dah. Masa saya bagi dia 400 tu, dia suruh pergi bagi semua dekat rumah Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni, ini istilah saya sendiri lah, dia lebih kurang macam timbalan. Sebab nanti bila Abu Ubaidah wafat, meninggal, Muaz yang ganti. Jadi dia benar, lebih kurang macam timbalan lah. Dia tak kata timbalan, majlis syura lah, tapi lebih kurang macam tu, second man. Okay, macam Joe Biden ni kan, dulu dia besar jadi timbalan kepada Obama kan, dulu punya kan. Tapi dia lagi tua rupanya no? Saya baca dalam Profesor Abdul Mu'ati punya tulisan, dia kata zaman dia mengaji di UK, di US dulu, Joe Biden ni pernah masuk bertanding. Tapi pasal dia pernah kantoi, zaman di universiti dulu dia pernah plagiarism, buat plagiat, orang pergi buka, dia malu, dia tarik diri dalam pertandingan presiden tu. Masa zaman dia muda kan, pun dia pernah bertanding. Tapi sebab orang kantoikan dia pernah plagiat assignment universiti dulu, tarik diri tu kan. Yang ni dia tua dah baru bertanding pula. Ini cerita Profesor Abdul Mu'ati dalam Facebook dah saya baca. Baik. Sambung ini no. Maka kata pegawai ni, wahai Umar, masa saya bagi kat dia 400 tu, kalau ikutkan dia nak bagi semua. Dia kata pergi bagi kat Muaz semua, biar Muaz bahagi. Mungkin Muaz di pegawai bahagian nak bagi-bagi duit kot. Tetapi yang dia boleh bahagi juga tu sebab apa? Qalat lahu imra'atuhu nahtajun ilaih. Bini dia kata kat dia, abang, tarik sikit, kita nak pakai juga. Abang ni kan nak bagi kat orang semua lagu mana abang kan? Gaji pun bagi kat orang, Amirul Mukminin bagi peruntukan pun bagi kat orang, bonus pun bagi kat orang, kita pun tak ada apa. Maka bini dia kata, abang, nahtajun ilaih, kita pun perlu juga abang ni. Abang boleh dia tarik sikit. Maknanya dalam nak menjaga prinsip tu, dalam nak menjaga kita punya semangat nak zuhud tu, keluarga pun penting juga. Kadang-kadang kita ni bagi rumah kita sampai tak ada apa, tak betul juga. Ya? Tapi saya yakin kita tahu benda ni semua saja benda ni sebagai muhasabah saja. Bini dia kata, abang taruh sikit lah. Maka dia tarik sikit, habuan cukup-cukup makan je. Falamma akhbara ar-rusul li Umar, bila mana pegawai ni cerita kat Umar cerita ni, qala Umar, alhamdulillahilladzi ja'ala fil Islam man yasna'u hadza. Syukur kepada Allah Ta'ala yang telah melahirkan dalam Islam ini orang yang macam dia. Dan Umar memang sayang sekali kat Abu Ubaidah. Baik. Wa qala Sabit al-Bunani,
Qala Abu Ubaidah, Sabit Al-Bunani satu orang tokoh yang besar juga. Qala Abu Ubaidah, ya ayuhan nas, inni amru'u min Quraisy wa ma minkum min ahmara wala aswada yafdulni bitaqwa illa waditu anni fi misliqah. Kata Abu Ubaidah, wahai sekalian manusia, tak ada dalam kalangan kamu ni orang Quraisy ataupun orang bukan Quraisy, orang kulit merah ataupun kulit hitam, yang lebih daripada aku dalam urusan takwa, melainkan aku nak belajar nak jadi macam dia. Maka dia kata tak ada orang lebih takwa daripada aku dah. Dia kata tak ada di antara kita ni yang sangat bertakwa yang aku tak mau pergi jumpa belajar dengan dia. Aku nak pergi jadi dengan dia. Tu Abu Ubaidah walaupun dah jadi menteri dah. Lagi sambung. Kata Ma'mar an Qatadah, qala Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, wadidtu anni kuntu kabshan. Allahu akbar. Kabshan, kibash. Kata Abu Ubaidah, aku teringin kalau aku ni jadi kambingnya. Tuan-tuan, jadi satu daging kambing ataupun lembu, kibash kambing lah. Kabshan ni dia daging binatang ternak, senamak kambing lah. Tapi bukan nak jadi kambing. Aku teringin kalau aku ni jadi kambing, fayazbahuni ahli, dan ahli keluarga aku sembelih aku, fayakuluna min lihmi, dan dia makan daging aku habis, wa yahsuna maraqi, dan dia hiruk kuah daripada daging aku ni. Aku nak jadi macam tu. Maknanya apa tuan-tuan? Ni tuan-tuan boleh ambil buat status WhatsApp ni, ayat ni. Kita aku teringin jadi kambing yang mana keluarga aku boleh sembelih aku, daging aku depa kerak, depa makan kuah daripada daging aku ni, depa boleh hirup habis. Maksudnya apa? Dia nak jadi orang yang bermanfaat. Biar aku hancur lebur untuk orang lain tak apa. Ya Allahu akbar. Yang ini akhlak depa sampai teratur tu, berkorban. Apa-apa tak apalah, biar aku hancur lebur tak apa. Gunalah aku. Allahu akbar. Nak dapat orang macam ni tuan-tuan Allah. Ya. Bukan kata nak masuk nak jadi kambing tak. Maksudnya macam itulah perumpamaan dia kan. Aku rela diri aku ni dipergunakan, disembelih, ambil daging aku habis. Jadi kalau macam itulah prinsip Abu Ubaidah, tak heran gaji dia tak ambil, tapi bagi ke orang. Dia bukan kata tak ambil, dia ambil, tapi dia bagi. Dan separuhnya simpan ada beberapa portion, saya tak tahu berapa, tak sebut. Ada beberapa portion bahagian yang tarik untuk family, bukan tak ada langsung. Baik. Adapun kaya tak boleh ke? Kaya boleh, tak ada masalah. Sahabat yang kaya pun ramai. Okey, baik. Sebab sahabat yang miskin, dia bukan meminta, dia sekadar biasa. Dia beza dengan meminta-minta ni. Okey, baik. Boleh ke sikit dah? Ada 9 minit lah. Okey, baik. Allah masyaallah. Benda ni dia main cerita pasal Sayyidina Umar hantar surat, saya cerita kat tuan-tuan kita. An Syu'bah, Syu'bah riwayat. An Qais bin Muslim an Tariq anna Umar kataba ila Abi Ubaidah fi ta'un. Umar tulis satu surat kat Abu Ubaidah dalam musim ta'un tu. Saya tak pasti kenapa Imam Zahabi tulis letak riwayat ni awal. Tapi tak apalah, kita ikutlah Imam Zahabi tulis macam ni, kita ikutnya. Bahasa ni betulnya cerita ni duduklah, tapi Imam Zahabi tulis macam ni, kita hormat ulama. Ada sebab tu. Sayyidina Umar hantar satu surat dekat Abu Ubaidah masa musim ta'un. Innahu qad aradtu li hajah wala ghana bi anka fiha fa'ajjala ilayya, ajjal, mai cepat. Betul. Wahai Abu Ubaidah, aku ada urusan penting nak habaq kat hang ni. Hang buka surat ni, cepat mai cepat. Mai mana ni? Mai Madinah daripada Syam. Dalam riwayat lain kata, kalau hang buka surat ini siang, jangan tunggu malam, terus mai. Kalau hang buka surat ini malam, jangan tunggu siang, terus mai. Anjala ilayya, cepat mai kat aku. Falamma qara al-kitab qala araftu hajatan amirul mu'minin. Bukan tun. Ariftu hajatun amirul mu'minin. Bukan tun ni, ti ni. Baik tak ada susah. Ariftu hajati amirul mu'minin. Aku mengetahui hajat Amir Mu'minin. Kata Abu Ubaidah, aku tahu tujuan dia habaq macam ni. Dia bukan nak pakai aku sangat ni. Innahu yuridu an yastabqiya man laysa bibaqin. Dia nak orang yang tak hidup lama ni agar hidup lama. Lagu itulah bahasa saya terjemah. Maknanya
Umar nak selamatkan aku. Dia tahu sekarang Syam tengah tahun, dia tahu kami dalam bahaya. Sebab dia sayang kat aku, dia habaq kata mai segera ada benda nak habaq ni. Padahal dia nak selamatkan aku tak mau. Ya, kata benda aku tak mau. Maka fakataba, dia balas balik surat tu. Inni qad araftu hajatuka. Ya, fahallilni min azimat matuka fa inni fi jindin min ajnadil muslimin. Dia kata aku faham maksud kamu tu wahai Abu Ubaidah. So wahai Umar, aku minta halal ataupun aku minta izin untuk hang jangan kata aku ni lawan amanah lah. Aku minta izin untuk aku tak pergi. Sebab apa? Sebab aku faham maksud hang nak selamatkan aku tak mau. Sebab apa? Fa inni fi jandin min ajnadil muslimin. Aku dalam tentera ni. Masa tu Abu Ubaidah duduk dalam kalangan tentera dekat Syam, dalam misi lagi masa tu. Okey. La arghabu bi nafsi anhum. Aku tak boleh penting diri aku nak tinggal depa. Aku ni ada wabak ni, aku positif. Macam itulah bahasa mudah dah. Ya. Aku tak mau pergi. Minta izin, jangan marah aku, jangan tuduh kata aku ni lawan pemerintah. Aku minta yang saya kata hari tu ni sembah derhaka dalam bahasa Melayu kita. Okey. Falamma qara'a Umar kitab, bila Umar baca surat tu, ya beki, dia menangis. Faqila lahu mata Abu Ubaidah. Orang keliling Umar kata, Abu Ubaidah mati dah ke? Kata Umar, la wa ka'anna qad. Tak, tapi cara dia tu itu dia akan mati. Ya, menangis orang lain. Okey. Qala Abul Mujah Muhammad bin Amru al-Marwazi za'amu anna Abu Ubaidah kana fi sittati wa salasina alfan minal jandi. Yang tentera yang bersama-sama dengan Abu Ubaidah tu ada berapa? Salasi sittah alfan, 36,000. 36,000 tu ramai minal jan, daripada golongan tentera. Falam yabqi minhum illa 6,000 rajul. Ada 36,000 tentera Islam dengan Abu Ubaidah masa tu mati habis. Sebab tahun tinggal berapa? Illa 6,000. 6,000 yang hidup. Yang lagi 30,000 mati kerana tahun masa tu. Tahun berlaku zaman bila ni? Di tahun 18 Hijrah. Disebut sebagai Amun Amwas, tahun Amwas, wabak tahun Amwas, tahun 18 Hijrah. Tahun tu lah Abu Ubaidah meninggal. Ya, sepi lagi nah, tuan-tuan. 3-4 koswat lagi ni. Apalah. Kalau tak dan jadi 3 bulan, tak apalah. Bawa macam mana tuan-tuan ngaji kan. Okey, saya pergi terus. Akhbarana Muhammad Abdul Salam an Abi Rauh. Ni panjang tuan-tuan, saya skip, saya minta izin. Nama-nama perawi sampailah an Iyad bin Ghutaif. Qala Ghiyad bin Ghutaif ni tabi'in, tak sedap dia. Qala dakhaltu ala Abu Ubaidah. Ghiyad bi rumah Abu Ubaidah. Dakhaltu ala Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fi maradih. Saya pergi melawat Abu Ubaidah di rumah dia ketika dia sakit. Contoh. Wa imra'atuhu Tuhaifah. Bini dia yang nama Tuhaifah tu jalisatun inda ra'sahu. Bini dia tengah duduk jalis duduk di tepi kepala dia. Saya pergi melawat dia, bini dia nama apa ni? Tuhaifah ni duduk di sebelah kepala dia. Wa huwa muqbilun biwajhihi 'alal jidar. Tapi Abu Ubaidah tengah tidur baring, dia menghadap dinding. Dia macam muka dia ni macam cium dinding. Muqabil ni cium. Macam tu abang kata muka menghadap dinding, macam saya faham lagu ni lah. Maaf sebut lah, yang kita faham mungkin saya salah. Tapi jalan lewat ni kata kami pergi, dia duduk tidur di lantai, dia beralih daripada kami, tak tengok kami, dia tengok dinding. Bini dia duduk jaga dia di kepala dia ni, mungkin duduk kepala. Ini itu yang seronok kita Arab ni. Padahal dia tulis lagu tu, tapi nak bagi kita faham situasi dia. Abu Ubaidah ni dia segan. Dia segan. Memang tuan-tuan, orang hebat ni sekali dia sakit, kita pergi melawat dia jadi malu. Tapi kita boleh pergi melawat, bukan kita tak boleh. Khalid Al-Walid sebelum dia wafat, orang nak pergi melawat di atas katil. Siapa yang main ni, dia selak baju tuan. Dia selak baju. Dia kata yang ni perang Yarmouk, yang ni perang Uhud. Bukan. Ni contoh lah. Ini satu-satu perang. Ini perang Hunain, ni perang ni perang. Itu tunjuk satu. Nampak macam riak, bukan riak. Dia nak cover malu dia tu, kata ulama. Bukan Khalid cerita tu dengan riak. Dia cerita tu dia nak tahan teriak.
Sebab dia rasa aku ni warrior, singa. Tiba-tiba aku duduk atas katil, budak-budak muda ni melawat aku macam betul-betul tak ada apa, tak ada nilai. Bukan tu orang muda lagi. Allah, dia jadi malu, dia nak lawan dengan benda tu. Dia tunjuk, nah ni pak cik besar ke sini ni, pak cik besar ni, perang ni pak cik dapat besar kat sini. Sebenarnya dia malu. Lala dia tak tahan, dia terambuk, teriak dia. Dia kata, aku berjuang tak pernah, tak ada perang pun aku tak masuk selepas aku masuk Islam. Dengan tujuan aku nak mati syahid. Tiba-tiba aku kena mati tak kati macam mana unta tua mati. Dia tu dia teriak. Sampai sahabat pujuk dah, kita akan pibak dia nanti. Tapi begitulah Abu Ubaidah pun, dia sakit. Bila sahabat-sahabat yang hebat ni main, tabi'in ni main, dia jadi malu, dia beralih tengok dinding. Ya. Faqultu, aku kata, aku tanya, kaifa bata Abu Ubaidah? Macam mana Abu Ubaidah, okey ke keadaan kamu? Macam tu. Okey. Qalat, bini dia jawab. Kan dia kali lain. Bini dia kata, bata bi ajrin. Okey, hidup dia semalam semua ni dalam pahala. Bata ni dia tidur semalaman, rehat dia ni macam itulah. Maknanya dia duduk macam ni pun duduk dalam pahala. Bini mesti backup suami. Bini tak kata, lagu tu lah orang tua ni. Dah. Ini contoh bini sahabat. Dia kata, laki aku ni, hang nampak lagu ni, duduk lagu ni pun duduk dalam pahala ni. Duduk lagu ni pun duduk dalam pahala. Angkat suami dia. Tapi tuan-tuan, Abu Ubaidah punya warak, dia balas balik. Terus dia beralih, dia kata apa? Faqala inni wallah ma bittu bi ajr, ataupun ma bittu bi ajrin. Mana ada orang tak ada pahala buah. Dah beralih tu weh. Tuan-tuan, warak. Dia tak kata cantik bini aku, backup aku cantik. Dah. Dia bini dia angkat dia. Dia tak mau, takut dia jadi riak. Dia beralih tu, dia kata, mana ada pahala apa? Tak ada ah. Padahal ada tu, tapi tengok warak tuan-tuan. Kemudian dia kata apa? Faka'annal qaum sa'ahum faqala alla tas'aluni amma qultu. Maka bila dia kata tak ada pahala apa, maka kami diam lah. Dia kata apa, nak nak lawan, dah benar kan. Maka dia tanya kami pula, Riyad ni apa? Abu Ubaidah kata, tanya kami. Riyad ni kata, Abu Ubaidah tanya kami, hampa tak mau tanya aku kah pasal apa aku kata macam tadi? Pasal apa aku kata tak ada pahala, hampa tak mau tanya kah? Macam tu maksud dia. Alla tas'aluni amma qultu. Hampa tak mau tanya kah pasal apa aku kata yang tak ada pahala tadi tu? Dia nak terang juga tu. Maka qalu inna lam yu'jibna ma qulta. Kami ni kalau Abu Ubaidah kata apa, kami tak heran lah, kami percaya semua. Kami tak lawan lah, kami tahu mesti ada maksud punya. Fa kaifa nas'aluka. Jadi berapa kami nak tanya lagi, kami tahu lah Abu Ubaidah cakap tak pernah salah. Maka jawab Abu Ubaidah, qala inni sami'tu Rasulullah yaqul man anfaqa nafaqatan fadilatan fi sabilillah fa 700 wa man anfaqa ala iyalihi aw 'ada maridan aw mazun adha fal hasanatu bi asyai amsalha. Sesiapa yang meninfakkan satu kebaikan di jalan Allah, maka baginya 700 ganjaran pahala. Barang siapa yang menginfakkan kepada keluarganya, ataupun menziarahi orang sakit, ataupun imatatul azza an tariq, iaitu mengubah gangguan, ubah batu di jalan, ubah batang kayu, bagi dia 10 pahala. Wa saumul junnah ma lam yakhriquha wa man ibtalahu Allah bi bala'in fi jasadihi fa huwa lahu hittah. Dan buang batu di tepi jalan pun 4 pahala, puasa pun itu perisai, dan bala itu pun sebagai pengampun dosa. Aku tidur lagu ni tak ada apa. Dia nak masuk lagu tu. Jadi tu saudara kata aku dah pahala, tak mau. Ada tuan-tuan, para sahabat mungkin duk berzikir dan sebagainya kan, tapi dia tak mau nampak dia kemah. Saya kena berhenti dah pasal masuk waktu dah. Minggu depan seronok kan, minggu depan tiba-tiba bulan depan insya-Allah kita sambung lagi Abu Ubaidah. Lebih menarik sebab cerita Abu Ubaidah bulan depan ni kita akan sampai kepada hadis yang depa jumpa ikan paus. Hadis ni dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ikan paus tu tuan-tuan punya besar. Depa terbalik ikan paus tu, bagi tulang rangkau di atas bagi mengiring. Unta 3-4 ekor boleh jalan masuk bawah tu. Besar. 30 orang depa nak korek mata ikan paus tu, 30 orang Arab masuk korek. Ni ada saya. Tapi kita akan cerita ini bulan depan. Kisah ni Abu Ubaidah punya cerita juga.
wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa ifdal mursalin alhamal malakatil muqarrabin wahdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tarfaqna mimma yatafarraqan ma'suma wa la taj'al la fila wa la ma'na wa la matba'una syaqiyan wa matuda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.